Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Nawawi. Kita malam ni berada dalam hadis number, seingat saya kat sini dalam 55 no? 55. Betul tak? Kita berhenti bulan lepas yang Nabi sebut tentang la taghdab tu kan, jangan marah tu kan. Kemudian satu lagi tentang bala tu, yang mana saya sebut sikit lah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'ati, iaitu tidak menimpa ujian seseorang itu, tidak menimpa ujian kepada seseorang yang beriman, lelaki dan perempuan itu, kepada dirinya, anak-anaknya, harta bendanya, melainkan dia akan terus-menerus ditimpa ujian itu sehingga kan dia akan datang bertemu Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak membawa dosa. Hadis ini memberi maksud ujian itu yang Allah turunkan kepada kita, musibah yang Allah kenakan kepada kita, tidaklah ia percuma. Sebaliknya ia datang dengan pakej pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Situkah? Nah, itu hadis 54. Nah, malam ni kita nak masuk hadis 55. Semua ada 58 hadis dalam bab ni. Maka habis, saya ingat nak habis malam ni jugalah. Kita start 55, 56, 57, 58. 4 hadis pendek ya. Habislah bab sabar ni. Nah, bulan depan kalau ada lagi masuk bab yang baru. Ataupun kalau reshuffle ke apa kan mungkin. Tapi kurang-kurangnya kita selesai. Kita dah selesai, kita tak tergantung, no? Baik. Maka masuklah hadis yang baru, hadis nombor 55. Baik. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibni Abbas sepupu Nabi, anak kepada Abbas. Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat kecil yang alim, yang Nabi telah doa di kepala dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kan, ya Allah, faqihkan dia agama dan pandaikan dia ilmu takwil. Abdullah bin Abbas yang cerita hadis ni. Dan Abdullah bin Abbas adalah salah seorang daripada Al-Abadillah, 4 orang sahabat yang bernama Abdullah yang menjadi rujukan para sahabat yang lain. Dan juga anak-anak murid dalam kalangan tabi'in lah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik. Abdullah bin Abbas cerita apa ni? Okay. Qadima Uyainah bin Hisin fanazala ala bini akhihi Al-Hurri bin Qais wa kana minan nafari alladhi yudnihim Umar radhiyallahu an wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu an wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbana. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا أمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فإذن له عمر فلما دخل قال حي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
wa inna hadza minal jahilin wallah ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafa 'inda kitabillahi ta'ala. Rawahul Bukhari. Hadis nombor 55. Dia ni pendek kan banyak tau ni. Tapi saya kena baca Qabil dulu nak faham. Baik. Tuan-tuan, hadis ni dia bawa hukum dan dia bawa cerita. Nah, baik. Abdullah bin Abbas cerita kat kita, dia kata satu hari Uyainah bin Hisin ni dia pi bermalam di rumah anak saudara dia, Hur bin Qais ataupun Hurri bin Qais. Siapakah Uyainah bin Hisin ini? Uyainah bin Hisin ni adalah salah seorang kepala Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ni satu bani yang terletak dekat sempadan Madinah, yang depa ni peringkat pada peringkat sebelumnya, awal-awal dulu ni depa ni berpakat dengan geng musyrikin Mekah, Bani Ghatafan ni. Dan Uyainah bin Hisin adalah orang antara kepala suku Bani Ghatafan. Uyainah bin Hisin antara orang yang disebut dalam hadis, dalam ilmu hadis kita kata Uyainah bin Hisin ni orang yang salah satu golongan yang disebut mu'allafa baina qulubuhum ni. Orang yang termasuk kategori mu'allaf, yang mana Rasulullah SAW pernah bagi kat dia dengan beberapa orang yang lain. Ni ada kita pernah sebut di masjid ni juga. Ada beberapa orang tokoh-tokoh besar yang lain yang dalam siri selepas peperangan Hunain dan beberapa perang yang lain. Dalam hadis sebelum ni ada, kita dah bincangkan sebelum ni. Ya. Dalam hadis-hadis sebelum ni juga ada kita pernah sebut dah tentang yang Nabi bagi harta lebih kat beberapa orang pemuka apa nama ni, Aqra' bin Habis antaranya. Aqra' bin Habis ni pemuka Bani Tamim. Ya. Uyainah bin Hisin ni adalah pemuka Bani Ghatafan. Ini hadis nombor 47. Tu rasa macam baru sebut 47 bulan lepas kita rasa kot, kan bulan sebelumnya kita dah sebut dah. Ada ketikanya Nabi bagi harta banyak kepada kepala-kepala suku ni meskipun depa ni baru masuk Islam. Bahkan dalam perang Hunain depa siap lari lagi. Tapi bila main nak bagi harta, Nabi bagi banyak kat depa. Nah, maka antara yang termasuk dalam kategori ini ialah Uyainah bin Hisin, ataupun Uyainah bin Hisnin, dan dia ni kepala Bani Ghatafan. Kepala Bani Ghatafan. Uyainah bin Hisin ni kan disebut dalam sebagai golongan mu'allafa baina qulubuhum. Depa ni mu'allaf, iaitu yang Nabi bagi harta banyak untuk lembutkan hati depa. Lembutkan hati depa dan dia masuk Islam. Baik. Satu hari dia pergi ke pekan ke kota Madinah. Kota Madinah. Madinah kota dia. Putrajaya adalah kota dia. Dia pergi bermalam di rumah anak saudara dia. Fa nazala ala ibni akhihi Hurri bin Qais. Pergi bermalam di rumah anak saudara dia Hurr bin Qais. Al-Hurr bin Qais ini seorang budak muda. Anak budak muda, masa ni dia muda lagi, kecil lagi. Below 30 years old. Awal 30-an kita tengok. Wa kana minan nafari alladhi yudnihim Umar radhiyallahu an. Yang mana Hurr bin Qais ni salah seorang yang terpilih duduk dalam majlis kabinet, dalam majlis penasihat, dalam majlis mesyuarat Sayyidina Umar. Dia muda lagi. Nampak tuan-tuan? Ni kata hadis ni walaupun pendek dia ada banyak politik dia. Tak maaf tuan-tuan. Walau ni kalau sempat saya nak bagi sempat juga insya-Allah. Hadis malam ni sampai ke sudah hadis kesabaran, hadis politik. Tetapi kita akan tengok bagaimana hebatnya Imam Nawawi dia masukkan hadis ni dalam bab sabar. Kita akan tengok malam ni hadis ni banyak politik ni. Saya susah hati tentang tadi. Saya takut nak cerita ke mana ni. Sekut orang kata kempen. Baju biru tak ada kena-mengena. Biru siapa dia? Biru. PN no? Tak ada kena-mengena ni. Tapi hadis malam ni banyak politik. Tapi Imam Nawawi masukkan hadis ni dalam bab sabar. Itu manhaj tu tuan. Dalam hadis kita ada subjek nama Manahij Muhaddisin. Mengenal manhaj, mengenal gaya fikir para muhaddis. Cara dia susun hadis masuk dalam bab tertentu pun menunjukkan otak dia fikir lagu mana. Imam Nawawi punya cerdik tuan-tuan, dia masukkan hadis ni dalam bab sabar. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis bayangan syurga berada di bawah syurga al-jannah tahta zilalis saif. Syurga berada di bawah naungan pedang. Ada dalam ni, malam ni. Hadis tu kalau setengah muhaddisin yang lain meletakkan di bawah bab jihad, Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin dia masuk bawah bab sabar. Pasal apa? Kita akan tengok.
Nah, okey, perhabis yang ni dulu. Maka Hur bin Qais ni pemuda yang ditugaskan duduk dalam jemaah, lembaga penasihat. Dia bukan majlis syura, dia lembaga penasihat, dia qurra ataupun hufaz, golongan-golongan penghafal Quran, pembaca Quran yang melazimi Al-Quran, yang Sayyidina Umar ambil duduk dengan dia. Macam tu. Wa kana al-qurra, ni saya tadi, wa kana al-qurra ashab majlis Umar. Dia salah seorang qari di dalam majlis Umar itu. Majlis apa ni? Majlis ni bermaksud macam kita lah sekarang ada Majlis Keselamatan Negara MKN. Majlis macam-macam kan. Dia pun salah satu majlis itu. Ya. Wa musyawarati kuhulan kanu au syubbanan. Yang mana majlis itu ada kuhul, ada syabab. Kuhul, apa makna kuhul? Ada hadis yang lain Nabi SAW kata hadzani sayyidan kuhulil ahlil jannah. Nabi sebut masa tu ada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata dua orang ni said. Dua orang tua ni said kuhulil ahlil jannah. Kepala di dalam syurga. Minal awwalina wal akhirin illa nabiyul mursalin. Kepala kuhul. Kuhul ni makna apa? Kepala orang dalam lingkungan 30-an ke 50-an. Kuhul. Ya. Syabab below than that lah. Kalau syekh atas lagi kot saya ingat. Mungkin 50-an ke atas. Kalau ustaz yang memang degree bahasa Arab, dia pun lagi pandai tuan-tuan. Nak meletakkan tu. Lagi cekap, dia pergi lagi dalam. Saya tak pandai. Ya, tapi sefaham saya, kuhul adalah between 30 years old to 50 years old. Kuhul. Ya. Syabab bawah tu lagi. Ya, nanti dia ada lagi bincang tentang fitan. Ada lagi perbincangan tentang kanak-kanak. Berapa kali perbincangan lagi. Tapi kalau orang yang memang degree bahasa Arab, diploma bahasa Arab, memang pengkhususan dia lagi pandai lah. Baik. Tapi Sayyidina Abang kata Hur ni termasuk kategori ni walaupun dia budak. Termasuk perawi hadis ni Abdullah bin Abbas, dia juga muda. Masa Sayyidina Umar masuk dalam majlis penasihat ni, sebab majlis penasihat ni ada syabab, ada kuhul, ada syekh, ada orang tua apa ada. Abdullah bin Abbas cerita orang tua ke dalam kalangan sahabat ni tak apa setuju bila Sayyidina Umar panggil aku masuk. Depa tak apa nak setuju. Maksudnya zaman dulu dah ada dah. Bila pemimpin ambil orang muda, orang-orang hak lapis atas ni akan rumbi tak apa berkenan. Maka sampai satu ketika Sayyidina Umar test depa tak boleh jawab. Sayyidina Umar test aku boleh jawab, barulah depa hormati aku. Maksudnya kita dalam majlis, dalam pertubuhan, dalam jawatankuasa kena libatkan anak-anak muda. Kita dah ada jawatankuasa masjid yang muda, kemas. Buat satu lagi jawatankuasa remaja pula, ambil. Kita dah ada yang jawatankuasa pemuda dalam masjid kan, umur kata 25, 24. Ambil satu lagi jawatankuasa remaja pula, umur 16, 17. Latih tak apa. At least dia ada satu portfolio. Tak bagi portfolio tak apalah kena, tapi at least dia dah lekat nama dalam tu. Lekat nama dalam tu seorang. Baik. Maka apa nama ni, Hur bin Qais ni masa ni dia salah seorang qari. Kalau kita buka dalam syarah Dalilul Falihin, dia kata qari ni, hufaz dan qari ni ataupun jamaknya qurra ni, depa ni setiap seorang hafal 10 ayat. Bukan kata hufaz macam kita hari ni hafal 30 juzuk tak. Depa hafal dah 30 juzuk tu pun setiap seorang ada 10 ayat ni dalam syarah lah. Yang mana 10 ayat tu depa master betul Tosa tajwid jangan cakap lah kan. Ni master sampai tahap sabab nuzul, turun lagu mana, istimbat hukum, keluar hukum mana, A to Z. Jadi Sayyidina Umar perlukan mereka ni sebagai lembaga penasihat. Ya? Jadi bermaksud apa? Hur ni orang yang dekat dengan Sayyidina Umar. Okey, baik. Satu ketika Pak menekan dia, Uyainah bin Hisin ni, kepala Bani Ghatafan yang masuk Islam ni, mai tidur di rumah nak menekan dia. Maka dia kata kepada nak menekan dia, Hur ni, wahai Hur, ya, apa nama ni, laka wajhun inda hadha amir. Hang kan rapat dengan amir. Nampak? Hang kan rapat, laka wajhun. Hang kan selalu jumpa dia, rapid dengan dia, duduk dalam majlis dengan dia. Fasta'zin li alai. Izinkan aku jumpa dia. Ataupun bahasa Allah ni, atoklah aku jumpa dia sat. Aku ni kepala suku Bani Ghatafan ni. Tapi tuan-tuan, Uyainah bin Hisin ni dia pun masuk Islam pun ujung-ujung dah. Tu pun dia masuk pun
Tapi tak boleh petikai keislaman dia. Cuma abang kata dia bukanlah dalam kalangan sahabat yang besar, yang berjuang sama-sama dengan Nabi peringkat awal. Tidaklah. Okey, baik. Cuma dia kata kepada nak menekan dia, hang ke rapat dengan Sayyidina Umar, khalifah. Hang duduk dalam majlis dia, orang gomen kan. Ni Pak Ngoh mai rumah hang ni, hang tok Pak Ngoh pergi jumpa dia sah. Lagu zaman kita pun ada lagu tu lah zaman dulu pun, kan. Maka nak menekan dia kata tak apalah. Bolehlah nak tok bagi kan. Tak ada, cuma tak payahlah kena bayang kat orang tu, bayang kat orang ni, bayang kat ketua cabang, ketua apa, ketua soal sulit. Tak payahlah. Atok bagi jumpa. Padahal sebenarnya tuan-tuan tak susah pun nak jumpa, tapi saja ni. Uyainah ni. Cuma mungkin dia bukan nak jumpa time ni. Sebab selalunya Sayyidina Umar senang nak jumpa dia. Ya. Bahkan gubernur Sayyidina Umar ni, kebanyakan sesiapa sahabat yang dilantik jadi gubernur pada zaman Sayyidina Umar, isteri dia pun mesti tak suka. Dan Sayyidina Umar straight kepada para gubernur dia. Jadi tak susah nak jumpa Sayyidina Umar. Tapi mungkin dalam hadis ni mungkin Uyainah ni dia nak jumpa lebih eksklusif kot. Nak pakai kabel lah nak menekan dia kerja gomen kan. Mungkinlah. Maka dia tahan tok Pak Ngoh. Yang siapa-siapa Pak Ngoh dalam masjid ni jangan terasa lah. Ni semi bubuh ni Pak Ngoh ni. Pak menekan lah. Pak apa saya tak tahu lah. Pak Cu ke apa tak tahu. Kak Uyainah kata atok Ustaz. Aku jumpa dengan Khalifah Umar. Maka nak menekan dia kata tak apa Pak Ngoh. Jom. Saya tok bi. Fasta'zana fa'azina lahu Umar. Maka atok-atok bolehlah jumpa. Diberi keizinan untuk jumpa dengan Umar. Ya. Maka dalam majlis tu yang duk ada ni, Abdullah bin Abbas pun ada lah majlis ni. Ya. Maka satu hari tu bawalah dia pak menekan dia ni mai. Adalah orang penting ni, budak-budak muda, orang tua yang orang kerajaan ni. Ya, sahabat-sahabat besar lah ni, geng-geng baju batik pun duk ada lah ni. Maka tuan-tuan, apa nama ni, Hur ni bawa pak menekan dia masuk. Sayyidina Umar duk ada. Falamma dakhala qala, "Hai, ya ibn Khattab." Dia masuk dan nampak Sayyidina Umar, dia kata, "Hoi." Hai ni dicengkah. Bukan hai, dia cengkah. Hash, macam tu. Woi anak Khattab, dia cengkah tu oi. Hoi anak Khattab dia kata. Fa wallah ma tu'tina al-jazla. Demi Allah, hang bantuan hang duk bagi kat kami tak mencukupi. Jazla bermakna al-ata'ul katsir, pemberian yang banyak. Maksudnya hang duk bagi kat kami selama ni mana cukup. Dia bercakap. Ya. Wala tahkum fina bil adli, dan hang ni selama hang merintah ni hang tak berhukum dengan hukum yang adil. Dia kata gitu tuan-tuan. Dia kata kat siapa ni? Dia kata kat Sayyidina Umar. Cakah pun cukup. Dah lah nak jumpa punya payah. Ejah nak menekan hang. Tuan-tuan, yang tukang ejah tak malu. Malu ganti yo. Aku bawa masuk Pak Ngoh aku main sembang, dia bercakah khalifah pula dah kan. Dia masuk dia cakah. Ya, dia cakah. Kata hang bagi bantuan selama ni tak pernah cukup. Lepas tu hang merintah selama ni tak adil. Tuan-tuan, dia kata kepada siapa? Dia kata kepada Sayyidina Umar. Ya. Fa ghadiba Umar, maka Sayyidina Umar jadi marah. Bukan Sayyidina Umar orang yang tak boleh dengar komplain. Bukan Sayyidina Umar orang yang tak boleh dengar kritikan. Tetapi berpada-pada tengok pada situasi. Ya. Pernah seorang perempuan hayunkan pedang, kata kepada pernah seorang rakyat hayunkan pedang, kata kepada Sayyidina Umar, warning dia untuk berlaku adil kan. Dia dengar. Banyak kali. Tapi kenapa dengan kawan ni dia jadi marah? Pasal satu, orang dah tok hang lelok jumpa eksklusif. Hang pula kepala suku, kok lah nak habaq apa-apa ke dak hang main cerkah satu. Yang kedua, kat mana yang tak adilnya selama ni Sayyidina Umar merintah semua orang tahu adil belaka. Sampai tahap kalau berlaku kemarau, orang yang paling awal lapak Sayyidina Umar. Kalau berlaku kekayaan, orang yang paling lah rasa kekayaan Sayyidina Umar. Kalau main musim-musim yang mencekik, Sayyidina Umar angkat hudud, tak perlu buat lagi KIV sat. Sebab masa ni semua tengah susah. Adil tuan-tuan. Zaman Sayyidina Umar. Kat mana tak adilnya? Parsi tunduk bawah zaman Sayyidina Umar lah. Baitul Maqdis dapat kat Islam zaman Sayyidina Umar lah. Rom jatuh ke tangan Islam zaman Sayyidina Umar lah. Awak tak adil pula. Ya, pemegang kunci kota Baitul Maqdis turun pergi bagi kunci kat Sayyidina Umar sampai tera-tera tu. Tak adil lagi. Adil, tapi tera tu pun orang kata lagi. Ada kita politik malam ni. Okey, nanti sat. Panjang ke ni? Disclaimer tuan-tuan, jangan teka saya ni mana-mana. Baik. Baju ni tak ada kena-kena ni. Baik. Ustaz tak suka politik tak? Politik. Saya suka politik.
Politik kena lah dalam Islam kan. Cuma dalam masjid ni kita tak politik parti lah. Politik pentadbiran itu perlu sebut. Baik. Sebab parti ni berubah-ubah tuan-tuan. Nak ni kita cakap parti ni dengar, esok parti kita pergi berkawan dengan orang tu. Kita nak kata apa? Lah ni kita tak payah cakap politik parti. Politik pentadbiran tak apa kot. Parti tak payah. Kan? Nak pasal dalam ni macam-macam warna ada ni. No? Kita hormat. Baik. Maka Sayyidina Umar jadi marah. Maka hampir sahaja Sayyidina Umar nak buat dia lah. Hatta hamma an yuqa' bih. Sayyidina Umar nak jatuhkan hukum pada dia ataupun nak pi kat dia. Marahlah kawan. Faqala lahu al-hur. Maka anak nakan dia tadi, hur ni tahan. Sayyidina Umar nak pi kat dia dah. Al-hur ni tahan. Anak nakan tadi ni. Dia kata, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, wahai pemimpin orang beriman. Inna Allah Ta'ala qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Quran. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Ya. Hulur ataupun terimalah kemaafan ataupun utamalah kemaafan ataupun peganglah kemaafan. Ya, berilah kemaafan. Wa'mur bil 'urf dan menyerulah ke arah kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin dan berpalinglah daripada orang yang bodoh. Tinggalkan orang yang bodoh. Ayat Quran. Itu ayat Quran. Maka al-hur ni baca ayat Quran. Sayyidina Umar, Allah pernah sebut agar kita memberi kemaafan, menyuruh berbuat kebaikan dan buat tak tahu kepada orang bodoh. A'rid 'anil jahilin. Berpalinglah pada orang bodoh. Wa inna hadha minal jahilin. Dan pak menekan aku ni orang bodoh. Nampak tu dia geram semua aku kan. Dan pak menekan aku ni memang orang bodoh kan. Tak reti protokol langsung, aku dah hatak dia main elok jumpa, aku nak sembang benda elok. Maka dia termasuk kategori orang bodoh, jangan layan lah. Tuan-tuan, tidak melayan orang bodoh ni pun, bodoh bukan bermaksud bodoh belajar saja. Bodoh lagu mana nak abang Kadang-kadang ada orang pandai belajar tapi dalam bab tertentu dia jadi bodoh, no? Ada. Nak abang tak reti. Tapi salah satu kategori bodoh dalam bab ni macam Uyainah bin Husain ni. Bukan saya kata, anak-anak dia sendiri kata. Maksud Sayyidina Umar dah bagi macam-macam dah. Hang duk ungkit lagi, hang duk kata macam-macam lagi. Hang ni jenis taksub ni. Maka kategori bodoh ni. Maka kata hur ni jangan layan adalah dia bodoh. Tuan-tuan, memang dalam Quran sebut, Ibadur Rahman ni, para hamba Allah yang Maha Pemurah ni, allazina yamshuna fil ardi hauna, yang jalan di muka bumi Allah ni, para jalan di muka bumi Allah dengan tunduk ni, orang-orang hamba-hamba Allah yang penyayang ni, kata Allah, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila mana orang bodoh ajak dia berdebat, orang bodoh duk perli dia, duk bubuh dia, duk hantam dia, duk provoke dia, qalu salama. Salama ni dua maksud. Satu, dia hulur salam, Assalamualaikum. Yang kedua, dia pun duk provoke dia macam-macam. Dia tahu dia tak salah, dia tahu dia pun ni hantam aku sebab bodoh, bukan sebab ikhlas, bukan sebab profesional, memang bodoh. Tak apalah, Assalamualaikum, tinggal dia. Ini orang yang dipuji oleh Allah dalam Quran dengan orang yang disebut dengan hamba Allah yang Rahman. Kita duduk pada satu kedudukan. Kadang-kadang perbuatan kita, dasar kita, tindakan kita buat untuk kebaikan dah. Tapi orang tak faham, dia nak lawan kita juga, orang nak hantam kita juga, orang nak provoke kita juga. Ini bukan kata politik saja, dalam bab yang lain juga, dalam bidang agama ke, dalam bidang pendidikan ke, ataupun tuan-tuan di tempat kerja ke. Ada dasar-dasar tuan-tuan yang tuan-tuan buat kat tempat kerja yang pekerja tuan-tuan tak setuju. Tuan-tuan kata hampa kena main kerja, kena pakai vest yang terang tu. Dia pun tak mau, dia kata bos supervisor ni apa nama ni, teruk lah, poyo lah, kata kita tahu kita buat tindakan yang betul, tapi dia pun duk provoke kita juga. Lah qalu salama, tak apalah, fikir terus layan Assalamualaikum, tuang. Begitu juga dalam medan yang lain. Tuan-tuan AJK masjid buat program macam-macam ni, tuan-tuan dah bincang kita kena perbesar masjid juga. Tak, dia tak peduli, dia katanya macam JJK masjid tak habis-habis nak perbesar, nak boleh duit kat depa tu. Macam-macam kata. Kita buat nak bagi elok masjid, buat A tak kena, buat B tak kena. Lah kali qalu salama, kata Allah. Jumpa orang idza khatabahumul jahilun qalu salama. Tuan-tuan buat video ni, buat macam-macam video ni. Buat apa orang kata? Assalamualaikum, sudah.
Kalau kita tahu kita buat kerja betul, ikut neraca Allah, ikut neraca hadis, ikut neraca ulama, betul dah. Orang duk kata lagi. Assalamualaikum. Cukup. Ya? Baik. Itu cerita dia. Dalam bab hadis ni, dalam bab politik lah. Sayyidina Umar dah buat macam-macam dah. Kata juga. Maknanya orang ni dia tak mau Sayyidina Umar tukar dasar pun. Yang dia nak Sayyidina Umar turun tu ya. Hang tu sudut kata apalah, aku bukan nak hang tukar, aku bohong ya. Aku nak suruh hang turun ya. Sayyidina Umar marah. Ya? Baik, saya tak boleh hurai panjang lagi, kena pergi hadis nombor 2 dengan nombor 3 dulu. Baru saya boleh rangkum sekali lagi. Ya? Baik. 8:35 dah. Tukerin Ni 55, 56, 57. Dua ni saya kena baca sekali dulu. Seterusnya yang kedua, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadis tadi ni, hadis mauquf nah. Pasal dia berhenti setakat sahabat. Kalau marfu' sampai dekat Nabi. Baik. Yang kedua ni, hadis 56 daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakuna ba'di asarah wa umurun tankirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haq alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu. Yang kedua, wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan? Faqala innakum satalquna ba'di asarah fa asbiru hatta talqauni 'alal haud. Muttafaqun alaih. Juga hadis Bukhari Muslim. Baik, dua hadis kena baca sekali. Okey, baik. Sebab dalam kedua-dua hadis ni ada satu perkataan yang sama. Asarah. Alif hamzah sa ra ta marbutah. Asarah. Lagu Jawi ada baru tu tuan. Alif ba ta ta marbutah. Saya baru tahu. Malah nak saya menyilam bilik. Saya tak apa nak kena mencarut ni. Saya dengar lagu tu. Saya buka pintu nak marah dia. Saya dengar balik. Oh, nasyid baru. Kita dulu alif ba ta sa jim ha kha. Lah ustaz pandai. Dia tambah alif ba ta ta marbutah, baru dia sambung. Bagi budak kenal ta marbutah tu. Saya dengar kalau apa nak kena mencarut ni. Masa soalan balik, oh punya ta tu. Budak-budak pelak dia tu. Nah ni asarah ni alif sa ra ta marbutah. Kedua-dua hadis ni ada asarah. Asarah ni saja tuan-tuan sehari hari ni. Saya duk mengadap asarah ni saja ni. Cari dalam syarah tak jumpa puas. Cari dalam lisan Arab tak jumpa puas. Buka dalam Nihayah fi Gharibil Hadis Ibnu Asir baru jumpa, baru sedap. Ya. Apa cerita asarah ni? Okay, hadis yang pertama Ibnu Mas'ud riwayat ni kata apa? Rasulullah SAW kata, "Innaha satakunu ba'di asarah." Akan berlaku selepas aku nanti ni pemerintah yang asarah. Ya, asarah maknanya apa? Dia yu'sar, dia mengutamakan binafsihi, diri dia, ala syai' atas sesuatu. Nah, kalau buka dalam lisan Arab disebut ananiyah, dia ada sifat penting diri, keakuan. Ya, yu'sar, dia mengutamakan diri dia. Ya, banyak konsep dia macam ni. Bahasa mudah dia al-infiradu bi syai'in amman lahu fihi haqq. Dia kampui kat dia. Monopoli. Baik. Akan berlaku lepas aku nanti golongan yang asarah, yang kata-kata orang Islam semua dia jaga, tapi dia pelepah kat dia dulu. Ada asarah. Dan orang-orang ni juga buat kerja yang hangpa tak suka, rakyat tak suka. Maknanya kontrol harga barang lebih-lebih, semua keuntungan boleh kat depa apa semua ni. Asarah ni saya nak terjemah satu ayat tak boleh. Dia luas. Dan dia monopoli kat dia seorang keuntungan yang susah kita tanggung. Macam-macam lah asarah ni. Baik. Kalau main kat dia betul belaka, kat kita salah belaka. Baik. Maka sahabat tanya Nabi, "Fama ta'muruna?" Jadi Rasulullah nak suruh kami buat apa nanti kalau kami jumpa golongan tu? Okey. Qala tu'addunal haqqil ladzi 'alaikum. Nabi kata, tunaikan hak yang diperintahkan atas kamu. Kewajipan yang kamu kena, kamu still kena buat. Bermaksud kalau kamu tak suka kat dia pun, kalau undang-undang negara kata kamu kena bayar cukai, kena bayar cukai. Dia zalim, tapi bukan bererti dia zalim tu kamu boleh langgar traffic light. Tak boleh.
kamu still kena ikut juga. Rasulullah ajak kita. Sebab apa? Kalau tidak, kalau Nabi bagi lesen, semua orang langgar suka hati, betul tak? Kita potong wire kot mana-mana, buat bypass, tak payah banyak bil elektrik. Betul apa? Pasal kerajaan zalim. Tuan-tuan, video saya ni, orang akan kata saya ni Pakatan Harapan ni. Pasal cerita sekarang. Tapi kalau saya tengah bercakap ni, video ni orang buka tahun lepas, orang akan kata saya apa? Orang kata saya Perikatan Nasional lah. Nampak? Orang akan pasang ikut time. Padahal saya tak ada masuk siapa-siapa pun lah. Giliran kena time ni, nak buat guna. Kalau giliran hadis ni kena tahun lepas, saya jadi Perikatan Nasional lah. Kalau giliran hadis ni kena sekarang, jadi Pakatan Harapan tak ada. Jadi saya bukan kedua-duanya ni. Ni memang kena time ni. Kita jangan ikat kepala kita dengan parti nak ikat tapi ikat di luar masjid, bukan di dalam masjid. Politik boleh dalam masjid, bukan politik parti. Telah banyak kepartian yang bagi adik-beradik bergaduh, saudara-menara tengkar, jadi kawan-kawan tak bercakap. Saya kadang-kadang dari tempat kerja ada kawan-kawan yang sangat kuat parti tu. Kawan ni sangat kuat parti ni. Bila berjumpa kami mengelak untuk bercakap bab politik. Kalau kita tak boleh kawal sahabat, jangan bercakap bab politik parti. Buat apa? Kita bergaduh teruk-teruk, sekali depa di atas, mai pelari depan, depa bersatu depa orang. Depa salam. Buat apa tuan-tuan? Janganlah kita tertipu kan benda tu. Berapa banyak orang Melayu kadang-kadang tahu tengok kat Facebook pun susah hati. Apa sampai orang-orang ni bergaduh. Tengok ni kat komen ni. Penuh. Dia main politik balik. Orang kerajaan akan ambil video ni kat, dia akan kata tengok. Tapi nanti esok bila kerajaan ni jadi pembangkang, pembangkang ni jadi kerajaan, dia akan ambil ni pula guna zaman dia pula. Lagu tu lah. Saya beri disclaimer siap-siap. Baik. Maka Nabi kata, jangan kerana dia teruk dan sebagainya kamu nanggap undang-undang. Apa yang hak kamu kena buat. Satu. Yang kedua, Nabi kita minta kepada Allah. Baik. Tak habis kan? Selesai hadis tu satu. Baik. Hadis nombor 2. Hadis nombor 2. 57 ni. Hadis ni Usaid bin Hudair pula. Dia kata seorang lelaki Ansar, dia mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah tak bagi kat kami satu sekian-sekian pekerjaan, sekian-sekian perbuatan, sekian-sekian benda yang Nabi bagi kat orang tu, kami tak dapat. Dia petikai Rasulullah. Maka Rasulullah kata, innakum satalquna ba'di asarah. Lepas pada aku nanti akan ada asarah. Asarah dalam konteks ni pula nak beritahu siapa pula? Lagu golongan rakyat pula. Mana dalam pemimpin pun ada golongan dia yang dia monopoli dia seorang. Dalam kalangan rakyat pun dia ada asarah. Maksudnya apa? Kalau kena kat golongan dia untung, kerajaan ini adil. Kerajaan umum peruntukan. Dapat kat golongan dia lebih ataupun pertubuhan dia lebih dapat. Oh, kerajaan ini terbaik. Pada satu ketika pertubuhan dia dah dapat banyak dah. Jadi tahun tu pertubuhan dia tak dapat peruntukan kerajaan. Oh, jahat, kerajaan ini jahat. Asarah. Bila kena kat dia, kerajaan ini bagus. Bila tahun tu dia tak dapat, kerajaan ini zalim. Maka tuan-tuan, kena belaka. Golongan ini dia ada pada yang duduk di memimpin dan duduk pada rakyat. Golongan yang tak usah kata apalah, kalau aku nak kawan ni, hang buatlah apa-apa aku tak mau dengan hang. Tapi aku akan jual lah apa-apa dasar hang yang lemah ni untuk nak menjatuhkan hang. Begitu juga sebaliknya. Jangan kata benda ni kita kata kat orang yang kaki bangkang saja, orang yang kaki sokong pun sama. Pemimpin tu songlap ke, pemimpin tu teruk ke, pemimpin tu buat dasar salah lagu mana pun, sukanya kat dia, bagusnya dia. Dia buat salah apa pun kita akan takwil salah dia. Pasal apa? Pasal kita suka kat dia. Dia naik harga beras, tahu kau punya naik ni. Tak apalah nak buat macam mana. Beras pun bukannya barang-barang apa nama ni asal. Beras kan orang Melayu jarang makan, sebulan sekali saja. Tak apa, jarang-jarang makan. Dia takwil. Contoh kan? Tapi jangan lupa pemimpin sebelumnya pun harga dia tahan juga naik. Tapi orang yang dulu menyokong pemimpin tu, hari ni baru dia sedar harga naik. Orang yang dulu pula duk marah harga naik, hari ni pula tiba-tiba dia kata tak apa harga naik. Tuan-tuan nampak tak kawan-kawan kita macam mana? Kan? Kita duduk, kita tengok sendiri depan mata kita. Hari tu hang marah sangat harga barang. Dulu harga barang naik, hang kata tak apa. Hari ni hang pula marah. Hak kawan ni pula sekarang hak duk kata tak apa ni, hari tu hang marah berkemain. Itulah kita. Bila mana kiblat politik kita letak pada bendera dan warna parti, takat tu je lah. Kita tidak berjuang atas kebenaran, atas hak, atas kepentingan bersama, atas kerakyat. Tak kan? Makanya kita punya
kiblat politik kita jadi lagu ulang. Ya, tak ada pendirian. Orang yang ada pendirian dengan tidak mengisytiharkan parti dia dan ketaksuban, tak ada taksub, dikatakan tidak berpendirian. Orang yang keras sangat dikatakan berpendirian. Tidak berpendirian orang yang mengikut orang tak ada pendirian. Jadi falsafah pula malam ni. Tapi keseluruhan kita nak bawa ke mana? Tuan-tuan tahu tak? Malaysia setiap tahun jumlah import makanan kita setahun berapa? 60 bilion. Jumlah import makanan. Kalau kita boleh berhenti saat politik, ya, kita bangunkan beberapa buah kawasan, tanah kita luas ke tuan-tuan di Sabah Sarawak tu, buat hak makanan, buat macam Putrajaya tu, masuk Presin 1 lembu saja 1 juta ekor, pi Presin 2 kambing saja 1 juta ekor, pi depan lagi sayur saja berapa ekar, berapa ribu ekar, pi depan lagi ubi saja berapa ratus ekar, pi Presin 5 pula ada buah saja berapa ratus ekar. Boleh buat dah. Kita boleh buat bandar, wilayah baru untuk pembangunan, untuk pentadbiran saja-saja. Kenapa tak libat satu wilayah baru untuk makanan? Tapi kita ralik duk berpolitik ni. Tuan-tuan, 60 bilion tiap-tiap tahun kita keluar untuk import makanan. Kalau negara-negara yang kita import tu berhenti hantar kat kita, berhenti ekspor kat kita, nak makan apa? Kita tak reti. Buat makanan sendiri tuan-tuan sekarang. Kita duk ralik berpolitik, kita lupa krisis makanan ni besar. Tuan-tuan bayangkan kalau 60 bilion setahun kita import makanan, kita dapat tarik 10 bilion saja boleh bagi kat anak-anak muda kita, permudahkan mereka untuk buat pertanian, buat belah lembu, belah apa semua ni. 10 bilion anak muda kita dapat jana, dapat grant 10 bilion. Jadi kita import lah 50 bilion dulu, 10 bilion kita tarik, okey, buat. Esok dia boleh buat keluar hasil, main dalam negara. Dia untung, rakyat untung, kita jimat kos import. Tahun depan release lagi, tinggal 40 bilion saja import, 20 bilion lagi main, buat lagi tahun ni pula. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan selamat. Ya, kita akan jadi negara producer pula, tak bergantung, tak jadi dependent, bergantung pada negara lain. Tapi kita terlalu banyak berpolitik. Dulu pernah kerajaan nak buat feedlot tu kan, pun kita bagi kat orang politik. Akhirnya daripada nak suruh buat belah lembu, pergi beli kondo kat luar negara, jatuh dah hukum kan. Jadi lagu tu banyak kepincangan politik ni. Sebenarnya orang di atas ni, mereka ni lebih kurang ya. Tahu lah. Tapi kita di bawah ni, tuan-tuan. Tapi nak abang kata dalam hadis ni, dua-dua tak terlepas. Itu saja. Itu orang di atas, kata Nabi, ada asarah. Orang yang kuat mana pun dia kampui dapat kat dia dulu. Dia tak pilih kat rakyat susah, ada. Yang kedua, dalam kalangan rakyat pun ada asarah, iaitu kalau main kat dia, okey, kerajaan ni bagus. Tak dapat kat dia, tak adil. Dan dalam kalangan rakyat juga, ataupun dalam kalangan kita juga, ataupun dalam kalangan pemimpin juga, ada orang yang disebut oleh Hur bin Qais ni al-jahilun. Orang yang kuat mana pun, aku tak mau dengar dasar, aku tak mau dengar perbincangan, aku tak mau dengar pro and cons, reality dah. Aku nak tahu hang turun, tu ya. Hang jahat, hang zalim, hang tak guna, labeling. Sama Uyainah bin Husain ni. Sayyidina Umar pun dia petikai. Kalau Uyainah ni duduk zaman sekarang, saya tak tahu dia jadi apa. Dia buka parti baru berapa banyak tak tahu. Kalau orang Sa'adil Sayyidina Umar pun dia petikai. Ada orang lagu ni? Ada. Sampai keluar ada. Untuk saya buat dasar apa pun, semua dia tak setuju. Ada. Mailah siapa pun, buat apa pun, dia tak setuju. Dia saja betul. Ada. 8 50 Isyak 8:49 kan. Baik. Tuan-tuan boleh dekat ni, boleh no. Tuan-tuan macam marah rasa sirih malam ni bersibuk tau. Tak maaf no. Tuan-tuan ada parti tak apa, simpan dalam poket lah. Kat luar kita serta parti, dalam masjid tak boleh. Dalam masjid politik pentadbiran tak apa. Dia sebab dia macam ni tuan-tuan. Kalau di Seberang Jaya ada satu surau, saya tak boleh sebut nama. Dia cerita politik dalam surau tu. Politik parti. Bahkan dalam surau dia tu macam-macam parti dah. Tapi depa tak bergaduh. Depa lawan perlihan aku gelak lagi sembang elok balik.
Masa pilihan raya baru ni, PRU tu, malam ni dia berpanggil wakil, masa tu PN mai. Malam esok wakil PH mai. Lepas tu wakil UMNO mai. Kan masa tu kan tak bergabung lagi. Mai cakap. Itu maksudnya kalau hampa nak kempen sangat, semua pakai kempen puas hati. Bagi dengar. Tapi tak apalah depa jenis tak bergaduh. Kan? Lagu tu tak apa. Masalah dengan orang Malaysia ni, kita tak boleh nak kawal yang tu. Dia jadi nak bergaduh, dia jadi nak entak kaki, nak jadi dia nak jadi keras. Jadi yang bila jadi dia gitu, tak payah sembang. Kita elokkan. Kalau kita boleh kawal, tak apa. Isu dia kita tak boleh kawal. Dia nak jadi mengumpat, dan jadi cerca, dia nak jadi fitnah. Yang tu yang saya berpendirian, kita eloklah benda ni. Kita elok bercakap warna-warna logo ni. Unless di luar, tak apalah. Unless dekat medan dia, unless dekat musim pilihan raya, tak apa. Memang seni dia begitu. Aku kena kata kat dia pasal aku nak lawan dengan dia. Takkan tak kata, tak apa pilihan raya, musim dia. Tapi bila habis musim dia, tutup buku. Nak kritik dasar, nak sokong dasar. Bukan sokong tak bertempat. Bukan kritik tak bertempat. Eloklah kita, biar kerja macam biasa. Kita warna ni, kawan kita warna tu, ni warna ni, elok. Kita jangan jadi macam dalam hadis ni sebut ni. Itu yang tak peduli apa, kira nak tibai saja. Boleh tuan-tuan sikit lagi. Satu hadis lagi, hadis last nombor 58. Kita berhenti awal lah sebelum ke 9. Saya ingat clear kot tuan-tuan, saya susah hati satu duduk fikir macam mana aku nak cakap hadis ni. Tapi saya ada backup dah, sebab hadis ni rupanya ada satu parti tu dah guna dah. Masa dia perintah. Jadi kalau saya kena pada malam ni, ada backup. Tapi tak kena kot, orang Malaysia cerdik. Cuma saya takut orang bila orang cut sekerat, yang tu yang jadi masalah. Tak apalah. Kita buat lillahi ta'ala. Tak ada niat, kat siapa-siapa pun tak ada niat. Sambung no. Baik, hadis nombor 58, hadis terakhir dalam bab sabar. Baik. An Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis juga, Abdullah bin Abi Aufa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwan tuzara hatta idza malati syams qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tamannaw liqa'al adu was'alullaha al-afiyah fa iza laqitumuha fasbiru wa'lamu anna al-jannah tahta zilalis suyuf. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Baik, hadis ni daripada Abdullah ibn Abi Aufa. Apa dia kata? Dia kata satu hari dalam hari-hari Rasulullah, macam tu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi, dalam hari-hari Rasulullah. Hari-hari apa ni? Hari-hari perang. Dalam siri-siri perang Rasulullah, baginda sallallahu alaihi wasallam melewati banyak hari. Ada satu hari itu, macam tu. Ada satu hari itu, sewaktu Nabi dan para sahabat, para mujahidin sedang menunggu musuh. Duk tunggu musuh. Intazara hatta, duk tunggu musuh hatta idza malati syams, sampai matahari dekat turun dah, dekat maghrib dah. Duk tunggu musuh ni. Dia tak sebut perang apa. Tapi dalam musim perang berjaga-jaga, duk tunggu musuh, duk ready dah. Sampai matahari dekat turun dah. Qama fihim, Nabi pun bangun. Nabi bangun dan Nabi kata kepada para sahabat, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la tamannau liqa'al aduwi, janganlah kamu mengharap untuk bertemu dengan musuh. Dan tengok kebijaksanaan Rasulullah. Hadis ni telah berapa banyak dah orang bagi salah faham.
Ha? Even orang putih banyak kan dia salah faham hadis ni. Bukan dia salah faham, saya ingat dia saja dia manipulate hadis ni. So I should syarah this hadis in English tau, agar orang putih dengar. Hadis ni they are manipulating our hadis. Dia manipulate hadis ni, sedangkan hadis ni bukan bermaksud macam yang mereka faham, yang syurga di bawah bayang pedang. This is full version of that hadis. Ni versi penuh hadis tu. Orang putih nak dengar ni. Nanti buat subtitle sikit. Ni full version dia. Depa dah ambil sekerat. Syurga bawah bayangan pedang. Oh, orang Islam teroris. Muslim are terrorists because their prophet said that syurga di bawah bayangan pedang. No. Baca penuh. Hadis Abdullah bin Abi Aufa ni kata satu hari dalam musim perang. Satu yang Nabi ucap tu dalam musim perang. Yang kedua, situasi ni petang, duk tunggu depa ni. Mungkin dah lah lari pergi sana, pergi sini kan. Perang dulu. Maka dalam satu keadaan, dalam satu kondisi tu Nabi duk tunggu dengan para sahabat, duk tunggu musuh. Duk ready dalam keadaan ever ready. Then masa tu dah dekat-dekat maghrib dah. Matahari nak masuk maghrib dah. Maka Nabi pun bangun. Nabi kata, wahai sekalian manusia, la tamannau, jangan kamu mengharap liqa al-aduwi, jangan kamu duk mengharap-harap bertemu musuh. Siapa lagu tu pula? Dia tak? Jangan kamu duk harap-harap nak temu musuh. Patut baguslah kan. Jangan kamu berharap bertemu musuh. Was'alullah al-afiyah, dan tetapi mintalah kepada Allah akan keselamatan. Maknanya apa? Yang Islam utamakan yang pertama keselamatan dulu, keamanan dulu. Bila diancam baru kita lawan, bukan kita duk cari-cari dia. Habis tu Palestin kita biar dah, Palestin dia mai cari kita tu. Dia duk tang tu kita kena pi. Jangan kita guna hadis ni untuk kita biar orang Israel dah. Israel dia dah mai dah. Kita tak pi lagi. Tapi orang Palestin dah pi dah. Kita lah kan. Itu konteks lain. Itu Israel dah ceroboh dah. Kita kena bangkit ni. Duk di rumah ni, duk asah pedang, ke pihak mana aku nak tikam malam ni. Itu salah. Hatta dalam musim peperangan pun duk tunggu tak mai, nak mai malam tak boleh perang lah. Jadi Nabi kita jangan duk harap sangat musuh. Jangan duk harap jumpa musuh. Pokoknya kat sini bukan nak cerita siapa tikam siapa. Pokok ni yang utama kita nak keamanan, keselamatan. Tapi bila diancam kita lawan lah. Dan untuk sebarkan Islam, sebelum kita nak pergi perang, kita hantar utusan dulu. Nabi hantar surat dulu bagi tahu aslim taslam, masuk Islam selamat. Hujah dulu, tak mau dengar juga kita pergi perang pula ada pula syarat-syarat dia. Nak bunuh time bila. Kemudian perempuan jangan buat apa, kanak-kanak jangan buat apa, orang tua jangan buat apa, rumah ibadat depa jangan buat apa-apa, pokok-pokok jangan bagi patah tak tentu halah. Semua kemah Islam ni. Tapi dah depa duk nampak teroris. Teroris kok mana tak tahu, depa teroris. Islam ni ada garis panduan peperangan. Hatta bila kita dapat tahan depa jadi tawanan kita kena jaga depa elok, bagi makan. Para tawanan pernah cerita depa diikat, suap makan. Sahabat suap makan, roti jatuh, sahabat tunduk ambil roti gabih-gabih, suap balik. Punya jaga tawanan sampai tara-tara tu. Mana ada agama lain buat? Kita buat. Jadi contoh dia tu dalam hadis ni Nabi beritahu kepada sahabat jangan mengharap-harap bertemu musuh. Maksudnya kalau main juga kita lawan lah. Tapi ni nak main maghrib dah, nak malam dah. Minta pada Allah akan keselamatan. Kita bukan duduk 24 jam nak pergi tembak orang, nak pergi tikam orang saja dah. Ada masa. Minta. Pokoknya pertama keselamatan dulu. Keamanan. Okey. Fa iza laqitumuha, dan bila kamu jumpa juga fasbiru, sabar. Masa tu dia tengok Imam Nawawi bubuh hadis dalam bab sabar. Kalau jumpa juga sabar banyak-banyak. Kenapa Nabi suruh sabar ni kalau jumpa juga? Wa'lamu annal jannah tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah syurga itu berada di bawah bayangan pedang. Kemudian Nabi pun doa lah yang nazilah tu. Ya munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab tu. Ya Allah yang menurunkan kitab, mujriyas sahab memperjalankan awan, wa hazimal ahzab musnahkan pakatan ahzab.
ihzimhum wansurna alaihim kan. Musnahkan depa, selamatkan kami kat atas depa. Hadis ni tuan-tuan, kalau kita tengok syarah, memang dia bagi gambaran kepada kita yang tentang, sebab tu sebagian muhadis dia letak hadis ni dalam bab jihad, iaitu syurga terletak di bawah naungan pedang tu kerana nak bagi tahu kena berjuang jihad, dan dekatnya para mujahidin dengan syurga sampai sedekat bawah bayangan. Dekatnya para mujahidin dengan syurga sedekat itu, nak bagi motivasi kepada para pejuang jangan takut untuk berjuang, kerana orang yang masuk berjuang dia dengan syurga sangat dekat. Seumpama syurga di bawah tapak kaki ibu, lagu tu sangat dekat. Bukan syurga tu di bawah tapak kaki ibu tak, tapi level tu. Okay. Cuma dalam konteks hadis ni, konteks hadis ni nak bagi tahu apa? Bila Nabi kata iza laqitumuha, bila kamu jumpa juga fasbir, bawa bersabar. Ini dalam konteks syarah yang lain, tu kena dengar betul-betul ya. Ini dalam konteks yang lain nak bagi tahu satu malam. Satu malam. Jadi kalau jumpa juga tak tentu lagi, tak nampak hang aku, tentu Nabi suruh sabar. Nabi suruh sabar. Kemudian sebab tu Nabi sebut syurga di bawah bayangan pedang. Tuan-tuan, saya tahu syarah ada banyak ni. Ini syarah antara yang saya jumpa dan saya buka. Antara syarah yang saya jumpa menyebutkan kenapa Nabi sebutkan zillah, bayangan, kerana bayangan menunjukkan siang. Bila siang ada bayang, bila ada bayang boleh perang. Jadi ini secara majas, dan Nabi nak bagi tahu kalau berlaku perang ya jumpa juga sat lagi malam sat gini, ini kan malam, sabar. Pasal tak tahu siapa sat gini. Sabar dulu. Kerana syurga terletak di bawah bayangan pedang. Jadi bayangan tu nak merujuk kepada nanti siang lah. Bayang, malam tak ada bayang. Contoh faham tak setakat ni? Malam tak ada bayang, sabar. Tapi kita bukan kata kita sabar, kita biar tak, kita doa kepada Allah, Nabi doa kepada Allah musnahkan depa. Itu satu syarah. Tapi syarah yang lebih popular itulah. Ini syarah untuk menyeluruh sebab dia relate dengan Nabi sebut sabar dan Nabi sebut tentang malam dan sebagainya. Tapi syarah bagi al-jannah tahta zilalis suyuf ni, iaitu yes, syurga itu dekat dengan para pejuang. Jadi para pejuang jangan takut. Bila berjuang, kita dengan syurga tu macam bayangannya, seletik ya, sekilas ya, berjuang. Tapi dalam konteks keseluruhan hadis ni, mengambil kira dia punya dhawabit wal ma'ayir, mengambil kira dia punya konteks matan, konteks ini pula nak bawa ke malam dah. Nabi kata kalau jumpa juga sabar. Kerana apa? Syurga di bawah bayang pedang. Tunggu sat, tak nampak siapa malam ni. Nak takut kita duk eager nak memburu syurga, nak syahid, nak syurga, kita tertikam kawas sendiri, malam tak nampak. Ini dalam konteks keseluruhan hadis. Jadi itu kaedah dia tuan-tuan. Kita tak boleh ambil satu-satu hadis, kita ambil pangkai hadis hujung, kemudian kita akan syarah. Takut kita tak jumpa yang awal, dia jadi salah faham. Dia jadi salah faham. Banyak hadis yang, dan kadang-kadang kita dah jumpa hadis habis dah, tapi sokongan riwayat hadis tu, syawahid dia ada pada hadis yang lain, menyebabkan kita tak faham juga. Sebab tu kita kena tengok satu hadis tak cukup, kena pergi hadis yang lain yang jadi syawahid dia, ataupun riwayat daripada sahabat yang lain kita kata syawahid, ataupun riwayat daripada sahabat yang sama tapi jalur yang lain, dia panggil mutaba'ah. Kadang-kadang hadis yang ini disyarahkan oleh hadis yang ni pula. Kemudian ada pula hadis yang nasih, yang menjadi pengganti, ada yang mansuh. Jadi semua itu penting dalam pengajian hadis, dalam kita nak quote hadis. Sebab takut kita salah faham, nanti dia akan bawa salah faham tu sampai ke mana-mana dan dia akan mengubah hukum. Tapi tak apa, kita jangan risau. Kita yang mai kemudian nanti, kerja tu semua ulama dah buat dah. Daripada saya dah cerita banyak kali dah tuan-tuan, saya ulang sikit lah pasal nak bagi nampak ke perjalanan dia. Sahabat-sahabat dah turun, Nabi turun kat sahabat, sahabat dah turun kat tabi'in, tabi'in dah turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'in. Dulu zaman Imam Malik apa semua tu, turun kepada anak murid mereka lagi, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah apa semua tu, dah bukukan dah masuk dalam sahih masing-masing. Turun lagi. Zaman Imam Syafi'i dia siap dah keluarkan fiqh dah. Turun lagi Ramuh Rumuzi, turun lagi Khatib Baghdadi, turun lagi Imam Baihaqi, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Depa ni dah buat keluar dah hukum hakam. Masuk dah. Buat keluar apa kitab Muhazzab, buat majmu' syarhu Muhazzab. Pecah satu sampai Safinatun Najah, sampai pecah. Depa dah kemah dah susun. Kita yang mai kemudian ni dah ada whole menu dah.
Dia ikut dia. Sebab tu persoalan kita nak kata saya, walaupun saya hormat ustaz imam ini, tapi dalam 4 mazhab ni saya dah bandingkan mazhab ini lemah, 3 ni betul. Satu sudut ungkapan tu betul, tetapi dia kata kalimatul haq uridu biha batil. Tapi bukan kerja kita nak banding yang tu. Saya faham. Benda ni jadi susah yang salah faham, tapi bukan kerja kita. Siapa kita yang saya dah cek dah. Ini mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, 4 ni saya cek. Pendapat saya dalam 4 ni, dalam ni mazhab ni paling betul. Tak, bukan kita. Tu bukan kerja kita. Habis tu ustaz, kita yang main kemudian. Tak. Ulama lain dah buat dah. Jangan takut. Hatta sesama Syafi'iyah pun dia pun berbeza. Apa yang kita rasa kita baru nampak ni, aku nak kena ubah dunia ni, aku nak kena ubah umat ni, dia pun tak nampak. Tak, dia pun nampak dah benda ni. Dia pun nampak dah, jangan risau. Kita baca bagi lebih ya. Tu saja. Kadang-kadang benda ni kita ulama dia jaga nak elak kekeliruan. Tuan-tuan percayalah benda ni tuan-tuan, kalau kita buka pintu dia akan backfire kat kita balik nanti. Sama ada tuan-tuan faham ataupun tak faham apa yang saya cuba sampaikan ni. Tapi saya ingat sebahagiannya faham. Bila kita buka pintu untuk kita kritik mana-mana ulama openly, adakah ulama tak boleh dikritik? Boleh. Tapi bukan pentah dia di masjid, di kuliah, bukan. Dalam kelas, di universiti boleh. Tapi di masjid kita nak contoh, tuan-tuan dalam bab ni Imam Syafi'i lemah. Nanti saat. Yang dengar kita ni 1000 orang, adakah 1000 orang faham lagu kita faham? Tak. Nanti dia akan guna modal itu, dia akan lemahkan Imam Syafi'i di tempat yang lain pula. Dia siapa? Itu yang ulama tutup pintu ni. Habis tu tak boleh kritik. Boleh kritik dalam kelas, dalam universiti, dalam kelas tertutup, boleh kritik. Silakan. Cara akademik. Ulama bukan maksum, betul. Tapi bukan dalam konteks umum kuliah di masjid di surau. Tidak tuan-tuan. Jadi lagu mana sekarang ni? Tengok dah jadi dah lah ni. Jadi dah. No? Itu sajalah, saya tak mau terlibat panjang-panjang benda. Tapi nak abang kata benda ni tak betul. Ya. Walaupun kata-kata itu betul, kalimatul haq, kalimah tu betul, tapi penggunaan dia itu, tempat dia tak kena. Kadang-kadang mungkin ustaz itu dia tak niat macam tu pun, dia niat baik, dia nak sampaikan benda betul-betul. Tapi yang dengar yang dia kata tu, nak bawa tu pergi ke mana? Tidak, ni yang buat video Abang Jad, Abang I, Abang Nah, setuju tak? Baca kat komen. Orang duk komen ni. Oh, dalam bab ni Imam Syafi'i salah. Hang pula nak pergi kata Imam Syafi'i salah. Hang ni siapa? Dia pun dah berani kata pasal apa? Pasal yang di atas bagi lesen. Pasal tu kita tutup. Bukan tak boleh dalam kelas. Tutup, bukan record, bukan live, tutup. Ya. Ulama tak maksum, betul memang pun. Nabi saja maksum. Tapi ada ruang dia. Sebab kita bila kita kata kat ulama itu, kita tak kata kat dia, kita kata kat whole institusi dia. Imam Syafi'i bukan tentang Imam Syafi'i seorang, dia institusi Syafi'iyah. Dalam tu ada Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Muzani, Imam Buwaiti. Dalam tu bukan Imam Syafi'i seorang. Bila kita kata Imam Abu Hanifah lemah tu, siapa ustaz Arab ke Ram tu? Tak disebut nama dalam masjid tu. Dia kata Imam Abu Hanifah lemah kan ustaz kan? Apa hang siapa nak kata Imam Abu Hanifah lemah? La haula wala quwwata illa billah. Kita dah buka pintu, tengok orang belakang berani kata. Ya. Sedangkan dalam Imam Abu Hanifah tu bukan tentang Imam Abu Hanifah seorang, dia tentang mazhab Hanafi. Di dalamnya ada Qadi Abu Yusuf, ada Qadi Muhammad bin Hasan Syaibani dan tokoh-tokoh besar di dalam mazhab Hanafi. Modok dalam tu. Ya. Jadi tuan-tuan, sebab saya beli PC macam mana saya tak tahu. Apalah, terselit sikit. Allah Taala alam. Bolehlah ambil mesej hujung-hujung tu. Saya minta maaf, saya tak mau nak gaduh dengan siapa-siapa, tapi itu hakikat dia. Dia ada tempat dia dan dia ada masa dia. Kita tak boleh langgak semua benda. Ulama dulu tak bodoh, cuma depa jaga adab. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.